Hai, Assalamualaikum. Nama saya Ain dan hari ini saya nak berkongsi kisah tentang penculikan gadis Jepun Junko Furuta yang diculik selama 44 hari. Bayangkan seseorang itu diculik, dirogol, dikurung dan diseksa. Bukan oleh seorang, bukan dua orang, tetapi lebih daripada 100 orang. Ia juga bukan berlaku dalam masa sehari, bukan 2 hari, tetapi dalam masa 44 hari. Itulah yang terjadi kepada seorang remaja dari Jepun yang bernama Junko Furuta yang pada waktu itu berumur 16 tahun. Ini adalah sebuah kes yang sangat mengejutkan penduduk Jepun pada tahun 1988. Kes jenayah Giovanna yang melibatkan 4 orang lelaki di mana salah seorang daripada mereka yang mempunyai kaitan dengan kumpulan kongsi gelap Yakuza. Remaja-remaja tersebut dikenal pasti sebagai Miyano Hiroshi, Minato Nobuharu, Joe Kamisaku dan Wanabe Yoshi. Junko Furuta pula adalah seorang pelajar sekolah menengah di Misato di daerah Saitama, Jepun. Dia terkenal sebagai seorang yang cantik dan sering mendapat perhatian dari rakan-rakan sekolahnya yang membuatkan ramai yang cemburu lantaran peminat Junko adalah Miyano Hiroshi, salah seorang 4 remaja yang menculik Junko. Miyano dikenali sebagai seorang pembuli di sekolahnya. Apabila dia cuba meluahkan perasaannya kepada Junko, dia telah ditolak dengan mentah. Dengan itu lahirlah perasaan malu dan marah di dalam diri Miyano. Pada 25 November 1988, Miyano mengajak rakan-rakannya untuk menculik Junko. Junko telah dibawa ke rumah yang dimiliki oleh salah seorang daripada rakan-rakannya, atau lebih tepat lagi rumah kepunyaan Minato Nobuharu. Rumah tersebut terletak di daerah Ayase, Adachi. Takut akan pihak polis akan mencari Junko, mereka memaksa gadis tersebut untuk menelefon ibu bapanya dan memaksa dia memaklumkan kepada mereka yang dia melarikan diri mengikut teman dan tidak akan kembali ke rumah. Disebabkan terlalu takut dengan ugutan mereka, Junko mengikut sahaja arahan 4 remaja ini. Rumah tersebut pula sering mendapat kunjungan dari ayah dan ibu Minato dari masa ke semasa. Terkejut apabila mereka mendapati ada tinggal Junko di sana. Apabila ditanya, Minato memberitahu bahawa Junko adalah teman wanitanya. Sementara Junko diarahkan untuk berpura-pura normal setiap kali ibu dan bapa Minato berkunjung ke rumah tersebut. Menurut laporan, walaupun ibu dan bapa Minato mensyaki ada sesuatu yang tidak kena, mereka tidak melaporkan perkara tersebut kerana takut anak mereka sendiri yang mempunyai kaitan dengan kongsi gelap Yakuza. Dengan itu, tiada kes penculikan dilaporkan dan tiada pencarian dijalankan. Kini, Junko berada di dalam tahanan 4 remaja neraka ini. Di sinilah bermula kisah mengerikan Junko Furuta. Gadis itu telah diculik selama 44 hari dan selama 44 hari inilah dia diseksa dengan cara seksaan yang tidak masuk akal. Seksaan yang membuatkan rata-rata kita di sini heran dan tidak percaya yang perkara ini betul-betul terjadi. Junko telah dimalukan, dibogilkan dan juga tidak dibenarkan memakai apa-apa pakaian pada hampir setiap masa. Bukan sahaja dirogol oleh 4 remaja ini, tetapi dia telah dirogol lebih daripada 100 orang yang kebanyakan mereka merupakan ahli kongsi gelap Yakuza yang dipanggil sendiri oleh Minato. Dia dijangka telah dirogol lebih daripada 500 kali, sehingga kan ada satu ketika dia dirogol oleh 12 orang lelaki yang berbeza pada satu hari sahaja. Seksaan Junko tidak berhenti di situ. Dia juga sering dibelasah, termasuk dipukul kayu golf di kepala dan kepalanya dihentak di simen. Dan lebih menjijikkan, Junko juga sering dikencing oleh perogol-perogolnya. Dia telah dipaksa untuk melakukan onani untuk merangsang mereka. Bukan itu sahaja, pelbagai objek termasuk botol, besi, gunting dan jarum dimasukkan ke dalam kemaluan Junko supaya dia terseksa untuk memuaskan nafsu perogol-perogolnya. Dia juga tidak diberi makanan yang cukup, malah dipaksa untuk memakan lipas dan meminum air kencingnya sendiri. Junko Furuta juga pernah digantung dan dijadikan sebagai beg peninju dan juga pernah dimasukkan ke dalam peti sejuk dan dibiarkan di sana selama beberapa jam.
Kelopak mata Junko dicurahkan dengan cairan lilin yang panas, dan beberapa lagi siksaan yang sangat-sangat teruk yang menyebabkan Junko semakin derita disebabkan oleh pendarahan dalaman yang teruk. Badannya juga tidak dapat menerima makanan walaupun dia lapar. Semua ini membuatkan pergerakan Junko terbatas. Kini bukan sahaja dia sukar untuk makan, tetapi sukar juga dia untuk membuang air kecil dan besar. Bayangkan gadis berusia 16 tahun ini mahu turun ke tandas yang berada di tingkat bawah. Dia terpaksa merangkak selama 1 jam. Kini Junko Furuta, seorang gadis jelita yang menjadi kegilaan pelajar-pelajar sekolahnya, telah rosak dan badannya berlumuran darah. Sekali pandang, tiada lagi yang kenal kepada Junko Furuta. Siksaan tersebut membuatkan Junko hilang arah dan putus asa sehinggakan dia merayu-rayu kepada penculiknya bukan untuk dilepaskan, tetapi dia diminta untuk dibunuh. Mereka yang tidak berhati perut menolak permintaan Junko, malah mengejeknya. Sehinggalah pada 4 Januari 1989, mereka mencabar Junko bermain satu permainan mahjong yang kononnya jika Junko menang, mereka akan memberikan apa sahaja yang dia mahu. Apa yang mengejutkan, Junko telah memenangi permainan tersebut, dan itu membuatkan remaja-remaja dari neraka ini berasa marah dan membelasah Junko. Menghayat hati apabila Junko tidak meninggal dunia serta-merta, tetapi meninggal dunia secara perlahan-lahan disebabkan derita sakit, dipukul dan dibakar. Dan keesokan harinya, Junko Furuta telah meninggal dunia. Penculik-penculik dari neraka ini kemudian memasukkan Junko ke dalam drum. Mereka menuang konkrit dan membuang drum tersebut berdekatan daerah kota Tokyo. Sepandai-pandai tumpai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. 4 remaja ini telah ditangkap oleh pihak polis. Mereka dibicarakan sebagai jurwana kerana mereka masih lagi di bawah umur. Identiti mereka telah dirahsiakan, namun begitu seorang wartawan mendedahkan identiti sebenar mereka dan juga jenayah yang mereka telah lakukan kerana dia percaya 4 remaja ini tidak mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan. Apapun pun, pada tahun 2018, 4 remaja ini telah pun bergelar dewasa dan telah keluar daripada penjara. Mungkin sekarang mereka berada dalam lingkungan 30-an dan mungkin juga mereka telah mengubah nama mereka sekali lagi. Itulah kisah-kisah siksaan 44 hari seorang gadis jelita daripada Jepun yang bernama Junko Furuta. Itu saja yang dapat saya kongsikan dengan korang semua. Terima kasih sebab menonton. Jangan lupa tekan button like sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.